الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. Sadaqallahul Azim, yang bermaksud, dan orang-orang yang beriman dan yang berhijrah dan berjuang di jalan Allah dengan harta benda mereka dan jiwa raga mereka, pasti akan beroleh kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan merekalah golongan yang beruntung, golongan yang berjaya. At-Taubah ayat 20. At-Taubah ayat 20. Sadaqallahul Azim. Yang dikasihi dan dihormati dan kuasa pengurusan Kuliah Duha Masjid Al-Falah, USJ 9 Subang Jaya, dan yang dihormati seluruh para jamaah yang bersama-sama di pagi yang penuh barakah ini, sama ada yang jauh sampai yang dekat pun tiba, demi untuk sama-sama kita mencapai
satu matlamat yang besar dalam kehidupan beragama kita, itulah untuk memantapkan ilmu kita, memperkukuhkan keimanan kita, dan mempersiapkan hidup kita dengan persiapan-persiapan yang sepatutnya, supaya akhirnya kita akan beroleh bukan sahaja keselamatan di alam bumi, tapi kemuncaknya ialah kejayaan di alam sana nanti, iaitulah beroleh redha Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun keadaan kita, situasi kita dalam perjuangan menuntut ilmu, tidak pernah ada sempadannya, tak pernah ada noktahnya. Noktah kita yang sebenar adalah kematian. Itu noktah kita yang sebenar-benarnya. Selagi mana belum kita menemui alam kematian, maka selama itulah kita wajib untuk mencari ilmu dan terus bersama dengan ilmu, kerana noktah kematian akan menutup segala-galanya dalam urusan kehidupan kita. Dan apa arti sebuah kematian yang kita akan hadapinya, kalaulah kematian itu kematian yang tidak dihiasi dengan ilmu, dengan amal, dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini kita kena fikir dan kita renung. Sebab itulah betapa ilmu ini saya sebut sentiasa dan ulang sebut kembali, kedudukannya tinggi dalam kehidupan beragama kita. Sebagai contoh, satu di antara kata-kata menarik memetik daripada seorang tokoh besar, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dalam bukunya Miftah Dar As-Sa'adati. Bila sebut satu perkataan cukup menarik tentang ilmu, al-ilmu yarfa'u sahibahu fid dunya wal akhirati ma la yarfa'uhu al-mulk wala al-mal wala ghayruhuma, fal ilmu yazidu syarif syarafan wa yarfa'u al-'abdu al-mamluk hatta yajlisahu majalis al-muluk. Kata-kata ini datang daripada Al-Imam Ibnu Qayyim. Maksudnya begini, ilmu itu mengangkat tuannya, kedudukannya dunia dan akhirat. Dan ilmu itu mengangkat kita dunia dan akhirat. Bila ada ilmu, dunia kita bahagia, akhirat pun kita bahagia. Dan tidak pernah yang mengangkat kita semata-mata kekuasaan dan harta benda. Sekalipun kuasa kita ada, tapi kadang-kadang kita kecundang dengan kuasa kita ada. Ataupun harta, kadang-kadang manusia gagal dalam urusan hartanya. Mula-mula mungkin beruntung, kemudian gagal ataupun bankrupt, ataupun kecewa kemudiannya. Tidak juga perkara yang lain, termasuklah pangkat dan seumpamanya, tapi ilmu pasti menambahkan kemuliaan kepada siapapun kita. Hatta dia seorang hamba sekalipun. Hatta hamba sekalipun bila berilmu, diangkat darajahnya, kedudukannya. Ini kata-kata daripada Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullahi alaihi, yang bagi saya kata-kata ringkas padat sebagai suatu peringatan untuk kita terus berusaha dengan gigih, jauh datang, dekat pun tiba, semata-mata kerana ilmu. Walaupun sepatah dua kita dapat, tetapi ia merupakan bekalan dunia dan akhirat. Jadi itu satu peringatan yang menarik daripada Al-Imam Ibnu Qayyim radhiyallahu anhu ardahullah ta'ala. Dan satu kata-kata lagi, ini semua merupakan di antara motivasi lah ni. Seperti daripada kata-kata Ibn Qayyim ini sebagai motivasi. Kata-kata yang lain disebut kepada kita ialah dengan mengatakan al-qulubu niyatullahi fa'arfi ardih fa'ahabbuha ilaihi arquha wa aslabuha wa asfaha. Dalam kitab Al-Fawaid, kata Imam Ibn Qayyim,
hati-hati manusia ini seumpama bekas Allah di bumi. Hati-hati kita umpama bekas di bumi, maka Allah boleh beri kepadanya kelembutan, kebaikan, ketenangan, keselamatan dan kejayaan. Hati kita ini diumpama bekas Allah di bumi. Maka boleh saja hati tadi boleh jadi dimasuki oleh kejayaan, ketenangan, kebaikan, kemuliaan, keteguhan dan ke segala bentuk yang baik. Itu kenyataannya. Tapi syaratnya hati itu mesti hati yang berilmu dan baik. Tapi kalau hati dah rosak, tak akan masuklah semua itu, akan masuk kerosakan dan kemusnahan. Jadi kita kena faham macam itulah. Sebab itulah sekarang ni kita nak jadikan hati kita hati yang bercahaya, bukan malap, hati yang hidup, bukan mati, hati yang subur, bukan sakit, hati yang bahagia, bukan celaka. Jadi ini semua merupakan di antara sekira sebagai motivasi yang boleh kita renungkanlah. Kerana saya pun bila bercakap ni tuan-tuan, tak lebih tak kurang saya pun sebagai orang yang banyak kekurangan yang kadang-kadang bila renung balik itu kita rasa dalam hidup ini banyak perkara yang mengurangi kita punya amalan dan seumpamanya. Sebab kita kena usahakanlah. Dan saya sebut sentiasa bukan apa untuk ingatkan diri, kerana kita tidak mahu dalam kita melayari batera hidup ini, dalam kesibukan kita dengan urusan-urusan dunia yang tak pernah padam itu, kadang-kadang kita gagal untuk mengisi ruang-ruang masa dengan ilmu dan iman. Itu yang kita paling takut. Dan masa bila berlalu tak akan kembali. Dan masa dah pergi tak akan kembali semula. Walaupun sedetik. Jam 8 pagi tadi. Sekarang 10:14 pagi. Jam 8, 9 tadi tak kembali dah. Jam 8, 9 pagi besok belum tentu hak kita lagi. Jam 10 sekarang hak kita. Tapi jam 8, 9 pagi tadi dah pergi tak akan kembali. Jam 10 pagi besok belum tentu hak kita lagi. Jadi kita punya masa tu terlalu singkat kalau kita hitung dengan ilmu lah. Kalau kita hitung dengan nafsu, memanglah kita rasa besok masih ada, lusa masih ada lagi, tahun depan masih ada. Sebab yang menyusun kita ialah nafsu kita. Tapi kalau ilmu sun kita, aku tak ada masa dah. Besok mungkin aku bukan di alam bumi, di alam kubur. Aku lusa mungkin bukan di alam rumah, tapi alam barzakh. Jadi ini semua benda-benda yang kita kena pasakkan dalam hubungan kita dengan agama, supaya kita tak lalai, kita tak lupa dan kita tidak dari sudut hidup kita tidak orang kata apa, leka dan lara. Baik tuan-tuan, itu sekadar satu mukadimah peringatan hati ke hati dari saya kepada saya dan kepada tuan-tuan yang hadir, puan-puan hadir pada pagi ini. Baik. Sambungan bicara kita pada pagi ini, kita nak bicara lagi tentang soal sujud tilawah ini. Namun begitu, saya tidak akan cuba untuk memanjangkan perbincangannya secara keseluruhan tentang sujud tilawah, kerana saya fikir kita tak perlu masuk kepada isu-isu yang jadikan kita khilaf dalam banyak perkara. Kita akan ambil 2-3 perkara sahaja. Kita akan terus kemudian kepada tajuk yang seterusnya. Saya akan lompat tajuk seterusnya. Saya akan bagi tahu nanti apa tajuknya sekejap lagi. Baik. Sekadar itu, tengok muka surat 132 dahulu. Kita nak tengok dalam 1-2 page terawal ini tentang sujud tilawah dalam solat jamaah. Kita dah bincang di penghujung kelas yang lalu sujud tilawah dalam solat sendirian. Sekarang apa cerita sujud tilawah dalam solat kita berjamaah? Bagi orang solat berjamaah, jika dia seorang imam, hukumnya seperti orang yang solat sendirian. Jika imam sujud, dia membaca ayat sajadah bukan sajadah, sajadah, wajib ke atas makmum untuk sujud bersamanya. Jikalau imam sujud, kita pun ikut sujud macam imam sujud. Jika makmum tidak melakukannya, solatnya batal. Imam baca surah sajadah bagi jemaat, sampai ayat sajadahnya, imam sujud, kita tak sujud, maka solat kita boleh
batal dengan sebab tak ikut imam yang sujud itu. Jadi jika makmum tak melakukannya, solatnya batal. Jika imam tidak sujud, makmum juga tidak boleh sujud. Kata imam baca surah sajadah, dia tak sujud, kita pun tak perlu sujud. Kita tahu ini ayat sajadah ni, tapi imam tak sujud, ikut imam. Selesai, ikut imam. Tetapi kalau makmum tetap sujud, solat makmum tadi batal. Imam tak batal. Kalau dia tak baca, dia tak sujud pun, tapi itu dari sudut hukumnya sunat, dia boleh teruskan saja. Kita patut ikut imam. Tiba-tiba kita pun, imam tak jadi ni, aku sujud lah, contohnya, maka itu membatalkan solat kita. Jadi kesimpulannya, dalam bab tilawah berjemaah ikut imam. Imam sujud, kita pun sujud. Imam tak sujud, kita pun tak perlu nak sujud, tak perlu nak pertikaikan. Jika imam sujud dan makmum tidak mengetahuinya, hinggalah imam mengangkat kepala pada sujud, maka makmum dimaafkan kerana tertinggal sujud dan tidak boleh lagi sujud. Ada kemungkinan jemaah duduk belakang, bukan saf di belakang imam, di belakang saf yang ke-10, 12, dengar suara imam saja. Dia tak nampak imam pergerakannya, dan dia pun tak peka dengan pergerakan kawan sebelah. Khusyuknya mungkin dia pun tertutup mata, maka imam pun sujud. Dia bukan tidur, kalau tidur batal sembahyang. Imam sujud, tapi dia dalam keadaan dia tidak sedar. Sebab dia tak terasa yang imam sujud, tiba-tiba imam tu dah bangkit dah. Pada masa itu, solatnya tidak batal, kan dia dalam keadaan dimaafkan sebab dia tak tahu. Dan kalau dia tahu pada masa itu, dia tak boleh, imam sujud tadi kan, sujudlah sekejap, tak boleh. Kalau dia sujud juga, batal solatnya. Maka ikut imam. Sekalipun dia tak sujud kerana dia mungkin terlupa ataupun terlalai sekejap, tak tahu, kerana jarak jauh, maka sekadar itu dia teruskan solat. Dan sujud imam tadi hanya untuklah imam lah pahalanya. Dia tak dapat pahala apa, tapi teruskan solat. Jika makmum tahu ketika imam masuk sujud, wajib sujud. Dia mungkin dah tahu, dia tak tahu imam sujud, tapi dia terasa ini imam tengah sujud, dia pun sujud, sempat dibolehkan pada masa dia sujud. Jika dia baru turun untuk sujud, tiba-tiba imam mengangkat kepala dan dia bangun semula bersamanya dan tak sujud lagi. Dia mungkin terlupa tadi, dia bukan terlupa, dia tak perasan, tapi kemudian dia terasa ini ayat sujadah yang baca. Dia nak sujud, imam dah bangun. Kalaulah dia dah mula sujud, dah mula turun, dia angkat semula dan teruskan solat, tak boleh sujud lagi. Itu antara hukum yang jelaslah. Jadi kita boleh pegang kaedah mudahnya, sujudlah bersama imam, di imam sedang sujud, dan kalau kita terlalai ataupun terlupa tak tahu, kita tidak dianggap bersalah dan teruskan solat macam biasa tanpa kita sujud tilawah tadi. Demikian juga orang lemah. Lemah ini kata ulama, orang yang tak larat, yang sakit, yang tak bertenaga. Dia ada orang yang demam ataupun tak larat, sakit lutut, sembahyang keadaan tak berapa nak kuat mana, kita khusus seumpamanya, yang solat bersama imam. Apabila imam mengangkat kepala sebelum dia sempat sujud, disebabkan pergerakan imam yang cepat berbanding makmum yang lambat, maka dia kembali berdiri bersama imam dan tidak sujud. Dia faktornya orang yang dah uzur, bergerak pun perlahan, tunduk pun slow, sama dia atas kursi ke ataupun tanpa kursi. Mungkin dia tak sampai atas kursi, tapi dia terlalu perlahan kerana faktor sakit contohnya. Dia sujud macam biasa tapi perlahan, kena slow begitu. Imam dah bangkit pas sujud, maka dia pun tak perlu nak sujud, teruskan sama imam. Sebab dia perlahan sangat kerana faktor dia sakit, lemah. Tak perlu dia ikut imam. Imam sujud, imam dah bangkit, selesaikanlah sembahyang macam biasa tanpa perlu dia sujud. Baik. Jika orang yang solat itu adalah makmum, dia tidak boleh sujud kerana bacaan ayat sejarah atau dirinya seorang selain imamnya. Jika sujud juga batal solatnya. Makruh baginya baca ayat sajadah, mendengar bacaan selain pada imam. Ini maksudnya ialah
jika orang itu orang yang solat itu adalah makmum, dia tidak boleh sujud kerana bacaan ayat sejadah oleh dirinya atau seorang selain imamnya. Jika dia sujud juga, batal solatnya. Makruh baginya membaca ayat sajadah dan mendengar bacaan selain bacaan imamnya. Ini dari sudut, kalau kita tengok pada hukumnya, dia adalah makmum. Dia makmum, dia tak boleh sujud kerana baca sajadah tinggi atau imam. Mungkin dengan faktor dia, kalau bahasa mudahnya, tak sihat lah, uzur sangat-sangat, dan tak ada kemampuan nak sujud dan ikut, maka tak perlu. Sebab maksa diri sesuatu yang tak diizinkan oleh agama, maksud dia paksa diri dia. Kerana ada orang kadang-kadang faktor sakit, ya, dia sembahyang macam orang berasa berjemaah, tak ada masalah, dia hadir berjemaah, tetapi dalam tak kuat, tak ada kemampuan, pada masa itu dia tidak digalakkan sujud dan tidak ada masalah pada hukumnya. Tidak ada masalah pada hukumnya, dan ini merupakan ada perbincangan ulama. Kita ambil rumusan saja. Saya tak nak bawa detail, rumusan saja, kerana kita tidak digalak untuk menekan sesuatu yang sifatnya sunat, bukan wajib. Jadi pada masa itu ia tidak wajar sujud. Kalau dia sujud juga dalam keadaan dia telah bersujud tapi imam dah bangkit, batal sembahyangnya, kerana sengaja dalam keadaan dia tak mampu tapi dia sengaja juga. Sedangkan benda itu tidaklah menjadi suatu kefarduan, kewajipan yang besar. Baik, ini secara ringkaslah, ya, sebagai satu pandangan kepada bagian. Ada yang berbincang kat sini. Saya mengambil satu rumusan mudah saja. Baik. Kemudian yang keduanya ialah, saya nak angkat cerita ini tentang waktu sujud tilawah. Dalam tajuk kita kemudiannya waktu sujud tilawah. Senambil hanya sekadar perenggan pertama dua saja, yang lain kita tinggalkan. Ulama berkata, seseorang hendaklah sujud tilawah setelah selesai bacaan ayat sajadah yang dibaca atau didengarnya. Jika dia melambatkannya dan selang waktu tidak lama, dia masih boleh sujud. Jika selang waktu tersebut lama, tempoh untuknya sujud telah berlalu dan dia tak perlu mengqadanya, menurut pandangan yang sahih lagi masyhur, seperti solat gerhana matahari tidak perlu diqada. Contoh begini, dia dalam keadaan dia bersama dengan bersujud tilawah dan dia baca sujud tilawah itu, dia hanya sujud selepas bacaan ayat sujud tilawah. Kalau kita tengok dalam ayat tilawah kita sebelum inilah, sebagai contohnya daripada ayat, kita ambil sikit daripada surah Al-Quran, contohnya surah Maryam 125 tu, kharru sujadan wa bukiyah. Bila dah baca ayat tu barulah sujud. Jangan sujud sebelum baca ayat berkaitan. Tak sampai lagi dah sujud dah. Tak betul lah. Sujud tak dikira sebagai sujud tilawah. Jadi pembacaannya dibaca setelah bacaan asjadah, sama dia sebagai makmum ataupun dia sebagai imam sendiri. Dia seorang-seorang dia sembahyang. Seorang dia baca surah sajadah contohnya, dia hanya sujud selepas baca ayat sajadah itu, barulah dia boleh sujud. Jangan baca belum sampai dah sujud dah contohnya. Ya, ini pada ilmu lah ni. Ini masalah ilmu. Kalau tak ada ilmu, dia tak tahu di mana dia nak sujud. Jadi kita ada ilmu dalam bab ini. Kalau dia melambatkan dan selang waktu tak lama, maka ulama kata boleh sujud lagi. Contohnya dibaca ayat tadilah, kharru sujadan wa bukiyah. Terhenti sekejap, mungkin atas faktor ada orang kadang-kadang dia faham ayat tu dia menangis. Contohnya diriwayatkan orang tu mungkin dia menangis, dia faham ayat tentang hal berkaitan dengan kiamat, mungkin tentang hal, maka dia agak lengah sikit untuk sujud.
maafkan, maka dibolehkan untuk dia sujud. Tapi jangan tempoh yang lama. Berapa lama? Setengah jam sujud tak boleh lah. Itu dah melampau. Tapi sekitar dalam berapa minit, mungkin kurang seminit ke berapa saat, patut dah sujud. Tapi kalau dia ada keinsafan, ada orang yang dia faham ayat, dia menangis, dia faham, maka dia mengambil masa untuk insaf baru sujud. Tidak ada masalah dan tidak membatalkan solat dan juga tidak batalkan sujudnya, dibolehkan. Jika selang waktu tu lama, tempoh untuk sujud tu lama, para ulama kata tak perlu dia nak sujud dah, dan tak perlu qada pun tak perlu. Maksudnya perlu tak kalau saya nak qada sujud, jadi tak perlu dah. Sebagaimana juga dia sendiri dinisbah kepada sembahyang gerhana matahari pun tak perlu qada. Kalau kita dah tinggal contohnya, tak ada masalah. Ya tinggallah, kita tinggal ada faktor tertentu, tak sempat nak buat contohnya. Jadi pada masa itu tak perlu kita nak qada. Ada orang mungkin nak qada sujud tak payah. Tak perlu nak qada sujud. Kalau dah tak sujud tak payahlah. Tapi kalau sekadar berlama tadi kerana faktor dia insaf akan ayat, tak apa. Mungkin dia masa seminit contohnya baru nak sujud, silakan, tak ada masalah. Baik. Ada pandangan ulama tapi lemah, mengatakan bahawa boleh mengqadaknya, seperti qada solat sunat rawatib, seperti solat sunat belum subuh, zuhur dan subuh. Ini pandangan lemah. Jadi kita tidak pegang pandangan ini. Maknanya tak perlu kita nak qada sujud tilawah kalau kita dah meninggalkannya, sekalipun kita tinggal kerana faktor tadilah, kerana kita terlupa ataupun kita makan masa lama, tak perlu kita nak qada kembali. Baik. Ini di antara secara mudahnya lah tentang soal sujud tilawah yang kita sering amalkan. Cuma di penghujungnya tentang sujud tilawah ini, saya nak pergi kepada bicara dalam muka surat yang seterusnya. Saya tak nak baca dah tentang tentang sujud tilawah yang disebut dalam kitab ini. Daripada muka surat 133, 134 tu saya tak nak baca sebab ini mungkin isu yang kita tak alami, jarang kita alami dan tak perlu kita nak tengok. Cuma saya nak bawa sikit bacaan ketika kita sujud tilawah ini. Ada sana beberapa bacaan tertentu. Bacaan dalam kita sujud tilawah ada 3-4 bacaan tertentu. Saya kira kita ambil ucapan yang dah biasa kita baca dalam mazhab Syafi'i kita, antaranya ialah muka surat 137. Cuba buka 137, di mana diriwayatkan ada satu bacaan yang menjadi bacaan kita selama ini dan kita perkemaskanlah. Yang belum hafal boleh hafal, yang dah hafal memang itu amalannya. Antaranya ialah 137 tu bacaan yang biasa kita baca, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi alladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawli wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Bacaan salah tu, ahsanul khaliqin, nun dengan baris depan. Baik, tuan-tuan sekalian, ini antara bacaan yang disepakati. Cuma antara bacaan yang biasa kita dengar ialah yang belah tengah tu, yang Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu, jarang kita dengar. Yang biasa kita amalkan sentiasa ialah saja kita akan baca apa? Sajada wajhil ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawli wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu biasa. Baik, sekarang isu kita nak kekalkan yang ni ke ataupun nak tambah lagi? Boleh saja. Nak kekalkan sajada wajil pun okey, nak tambah sikit lagi di depan tu, tambah sikit yang awal tu apa dia? Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Kemudian sambung sajada wajia sampai akhir. Tak ada masalah. Cuma panjanglah pula. Nanti kita akan kata, tambah-tambah tu lupa ni. Payah ingat tu, sebenarnya tak payah pun. Mudah je, tapi kekalkanlah. Kekal yang kedua tu okey. Apa dia? Sajada wajhi alladhi khalaqahu
wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang ni memadai. Kita tengok maknanya. Sebab yang penting makna tu kita bacalah, tapi maknanya. Maknanya ialah kalau kita bermula dengan Allah malaka sajatu, maknanya apa? Ya Allah, kepadamu aku bersujud. Wa bika amantu, kepadamu aku beriman ya Allah. Kemudian walaka aslamtu, kepadamu aku menyerah diri. Cantik. Jadi maknanya menggambarkan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketundukan kepadanya. Kepada Engkau aku bersujud. Kepada Engkau aku beriman. Kepada Engkau aku serah diri ya Allah. 3 perkara. Sujud, beriman, serah diri. Sujud, beriman, serah diri. Itu tanda aras utama menandakan kita insan yang lemah terhadap kepada bantuan Allah Subhanahu wa taala. Aku sujud karenamu, dan ya Allah aku beriman kepadamu, aku serah diri kepadamu ya Allah. Dan bila kita sebut, kita sedang sujud tilawah. Jadi ada ulama yang kata, bayangkanlah ungkapan-ungkapan yang menunjukkan betapa kerdilnya kita, hinanya kita, doanya kita. Kepadamu ya Allah aku bersujud, tak pada yang lain. Kepadamu ya Allah aku beriman dengan sepenuh hati dan penuh keyakinan. Aku serah diri kepadamu ya Allah. Engkau lebih berkuasa atas aku. Aku serah bolak-balik kepada Engkau. Engkau lebih menentukan baik dan buruk seumpamanya. Baik, itu satu. Kemudian kalau tengok kepada ayat kedua tu yang biasa kita dah hafal dah, sajada wajhil ladzi khalaqahu. Wajahku sujud kepada Tuhan yang menciptakanku. Nampak? Kita mengaku wajah kita sekarang sedang melekat di atas tanah, atas sejadah. Wajah kita sekarang melekat ke sejadah karenamu ya Allah. Aku sujud sebagai tanda patuh kepadamu, dan Engkau pencipta aku. Wasawarahu, Engkau telah bentukkan aku macam ni, dengan telinga, mata, hidung, kaki, dengan segala kelengkapan hidup ini. Kemudian kita kata kepada Allah, wasyaqqa sam'ahu, dan Engkau buka pendengaranku ya Allah. Syaqqa ni pecahkan, tapi maksudnya Engkau buka. Aku kalau tak kena Engkau buka pendengaran, aku akan jadi orang yang tuli. Tapi Engkau buka ya Allah, dengar segala-galanya, baik jauh dan dekat, benar dan salah, aku dengar. Engkau telah buka pendengarku. Kemudian bukan sekadar kita kata wa basarahu, dan Engkau buka penglihatan aku ini. Aku boleh jadi buta, tapi aku boleh celik nampak segala-galanya. Kemudian kita kata apa lagi? Bihaulihi wa quwwatihi, dengan daya upaya dan kekuatannya. Mada aku dapat rezeki daripada-Mu ya Allah. Daya upayaku dengan sebab-Mu yang beri, dengan kekuatan Kau yang beri. Tengok tu, kita mengaku tu. Kemudian kata apa? Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. Itu makna tu. Sudah ada makna tu? Faham tak makna tu tuan-tuan? Lama kita baca ni. Sajada wajilat, lama baca. Tapi maknanya baru tahu pagi ni agaknya. Tak apalah, kita belajarlah sekarang. Jadi makna menggambarkan bagaimana kita mengaku dan mengiktiraf Allah punya kebesaran, keagungan, dan kita mengiktiraf, mengaku yang kita lemah, hina, kerdil. Kita hanya minta pada Allah segala bantuan, pendengaran yang dibuka, mata boleh melihat, kekuatan kehidupan Allah yang beri, dan kita hanya berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak ada upaya melainkan semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini di antara makna daripada bacaan ketika sujud tilawah itu. Baik. Lupa bacaan. Dah hafal tapi terlupa, ataupun langsung tak ingatlah, mudah tak ingat langsung. Habis bacaan kita baca macam kita sujud biasa. Subhana rabbil a'la wa bihamdih. Cukup madai. Cukup. Kita dah tak ingat sajadah, duk baca sajadah. Akhirnya imam dah bangkit lama dah. Saya lagi. Boleh batal sembahyang kita tu.
Jadi cukup kita boleh baca yang tu, baca sebagai biasa. Sebab itu juga bacaan ketika sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Nak baca 3 kali pun ya, 10 kali pun ya. Kalau imam agak panjang bacaan, bacalah tanpa henti. Mungkin 10 kali, 10 kali, 7 kali. Yang penting baca. Kalau kita tak ingat bacaan tadi. Tetapi afdalnya sujud tilawah kita hafalkanlah. Ya, sajada wajhil ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ambil gambar, snapkan ayat ini, letak depan kita, baca semacam. InsyaAllah 10 kali baca, ingat. Tak ingat juga, wallahu alam. Nak kata apa lagi? Ya? Jadi makna cukup menarik. Ataupun yang keduanya, ini keterpilihan. Kalau tadi puan bertanya cantik, ya, kita tak boleh baca itu, kita baca subhanallah bihamdih. Okey. Ataupun ada lagi bacaan tertentu disunatkan kita baca juga, sebagai contoh subuhan qudusun rabbul malaikati wa ruh. Itu ada dalam muka surat 38. Tapi yang ini menjadi bacaan yang jarang dibaca, tetapi ada hadis disebut Nabi membacanya, sahabat bacanya subuhan qudusun rabbul malaikati wa ruh. Tapi saya galak kalau kita baca apa yang kita baca, dan kita perlu nak ambil yang lain, kita amalkan apa telah kita amal selama ini. Senang, prosesnya senang, dan kita tidak tertekan dan menekan diri sendiri baik. Jadi siapa yang belum hafal tadi, wajar hafalah. Siapa yang belum hafal, cari kekuatan untuk hafal. Siapa yang dah hafal, boleh teruskan, ya, supaya kita dalam keadaan mampu untuk tunaikan haknya. Sujud tilawah ini bukan sujud biasa. Sujud biasa biasalah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu sujud biasa dalam solat. Tapi dalam sujud tilawah ini ada tempat yang khas, kita baca dengan bacaan tadilah. Baik. Kemudian saya nak bagi kepada muka surat 141. Maka 138 sampai terakhir saya tak nak baca. Saya tak nak baca kerana dia banyak perbincangan yang taklah berkaitan sangat dengan kita punya amal seharian kita. Siapa tak nak baca dari sekarang, tak nak bawa cerita yang mungkin menimbulkan sesuatu yang kefahaman yang lain, ataupun dari sudut hukum dan sebagainya, kita tak perlu. Kita ambil benda yang mudah kita amalkan. Baik, seterusnya muka 141. 141 dalam kitab ini tajuknya waktu yang terpilih untuk membaca Al-Quranul Karim. Tajuknya waktu terpilih untuk membaca Al-Quranul Karim. Dia tajuk ni tajuk besar sebenarnya. Waktu terpilih untuk baca Al-Quran. Bila nak baca Quran ni? Dalam agama ada di sana waktu-waktu yang terpilih. Tapi hakikatnya semua masa boleh kita baca. Tak kira waktu malam siang, tapi ada masa terpilih. Baik, apa ceritanya? Kata Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya, ketahuilah, waktu yang paling utama untuk baca Al-Quran adalah dalam solat. Mazhab Syafi'i dan mazhab yang lain menetapkan bahawa memanjangkan tempoh berdiri dalam solat lebih baik daripada memanjangkan sujud. Dengar elok-elok. Pertama, dalam bab masa yang terbaik untuk baca Quran ini, ulama bincang. Tapi satu hakikat kita kena pegang ialah Al-Quran boleh baca pada bila-bila masa. Sebenarnya tak ada satu time tertentu kalau Quran ni. Cuma ada waktu afdalnya. Yang disebutkan ulama antara waktu yang paling utama ialah dalam solat. Kenapa dalam solat? Sebab solat itulah suatu amalan langsung kepada Allah. Kita mula solat Allahu Akbar. Pada siapa tu? Menghadap Allah. Maka memang di sudut kata para ulama ada keafdalannya, ada kelebihannya. Orang menghadap Allah dengan solat dipanjangkan bacaannya daripada surah ke surah, surah ke surah. Tapi masalahnya ialah, apakah wajib kena panjangkan bacaan dalam solat? Saya bukan hafal Quran,
timbul soalan macam tu pula. Dia begini. Yang pertama sekali kita kena berlaku adil. Kalau kita solat sunat, saya nak tanya puan-puan, solat sunat, mungkin tahajud jam 4-5 pagi. Boleh tak kita solat sunat tengok mushaf? Solat bonus tu. Solat sunat jam 4 pagi. Solat sunat duha contohnya. Boleh tak kita baca Quran, bukan baca Quran, solat sambil tengok mushaf? Boleh? Jawapannya boleh. Bermakna kepada kita orang awam, saya termasuk, yang kita tak hafal Quran, nak baca solat dalam solat zuhur ke maghrib ke dengan surah panjang, tak mampu. Gunakanlah kesempatan. Hari ini menarik sekali kalau kita boleh letak Quran atas stand. Stand Quran yang tinggi itu besar, buka saja. Kita solat duha, solat sunat tahajud contohnya. Letak Quran atas stand tu, kemudian buka surah yang panjang-panjang, boleh kita baca, tak ada masalah. Boleh puan. Dan itu amalan yang dibenarkan oleh para alim ulama. Bahkan ada ulama yang berkata untuk kita melatih supaya kita dapat solat agak lama berdirinya, kita baca surah-surah dalam bentuk kita melihat mushaf. Dibolehkan. Daripada pandangan Yusuf Al-Qardawi rahmatullahi alaihi telah meninggal baru ini, disebut kalau kita nak merasakan nikmat bersolat dengan baca Quran panjang, kita buka mushaf di depan kita. Dalam maksud kita tengok daripada mushaf. Tak ada masalah. Tidak masalah. Jadi dalam hal ini ruang tu ada, bukan tak ada. Cuma kepada orang yang hafaz Al-Quran, yang dalam darjah Quran puluhan juzuk, tak ada masalah lah. Dia sembahyang wajib pun, mungkin sembahyang seorang-seorang, dia katalah dia sembahyang fardu isyak seorang dia, kerana faktor seorang tu bukan kata ke masjid, tapi faktornya mungkin dia sembahyang seorang dia, mungkin dia baca surah Ali Imran, layaklah bagi sebab dia seorang hafiz. Tapi dalam hukumnya kata para ulama, diterima oleh Syafi'i kita bahawa memanjangkan tempoh berdiri dalam solat lebih afdal daripada memanjangkan sujud. Memanjangkan tempoh berdiri dalam solat lebih afdal daripada kita sujud yang panjang. Ini menunjukkan kepada kita bahawa antara waktu yang terbaik untuk baca Al-Quran di dalam solat. Tapi kepada kita yang tidak, orang yang hafal Quran, gunalah kesempatan tadi. Pada puan-puan ada ruang masa untuk bersama solat sunat, buka Quran. Baik. Kalau kita boleh guna stand, bagus. Baik. Kalau nak pegang Quran secara pegang, contoh pegang begini, boleh, tak ada masalah. Boleh saja. Cuma dengan tertibnya. Jangan sampai kita melakukan yang besar, yang keras, yang kasar ataupun yang berat. Sekadar Quran dibuka, kemudian tutup, letak balik, kemudian sambung balik, tak ada masalah. Dengan pergerakan yang tidak terlalu berat. Kalau sampai kita solat, buka belik cari surah mana gini, itu dah batal sembahyang lah. Cari surah pula. So kita siapkan awal, surah apa kita nak baca untuk solat ini? Surah Al-An'am. Dah ready dah. Al-An'am. Kita buka tu Al-An'am. Letak tanda tertentu. Letak. Tapi kalau kita mencari surah apa ni tak jumpa, itu dah membatalkan solat kita melebihi daripada apa yang patut kita jagai. Baik. Jadi ini antaranya. Dan ini bagi saya terang. Sebab dalam pandangan para ulama yang lain pun, waktu solat, waktu afdal kita nak panjangkan bacaan. Nabi SAW sendiri, SAW, bila solat tahajud, membaca sampai 5-6 surah yang panjang. Itu Nabi SAW. Baik. Dengar elok ya. Ini antara waktu kita pilih untuk baca Quran ni. Manakala baca Al-Quran di luar solat, yang paling utama ialah bacaan pada waktu malam dengan bahagian separuh kedua malam baik daripada separuh pertamanya,
bacaan Quran di antara maghrib dan isyak sememangnya amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di luar solat, tadi bab solat, baca Quran dalam solat selesai. Solat wajib panjang lagi bagus. Kita boleh nak buat solat wajib, sunat kita buat. Baik. Di luar pada solat, luar solat bermakna waktu-waktu yang luar solat kita. Apa waktu paling sesuai kita baca Quran? Ulama kita berpandangan, kata Imam Nawawi ni, ini kita jangan lupa ya, baca kitab Imam Nawawi punya pandangannya. Dia mengatakan bahawa membaca Al-Quran paling utama luar solat ialah pada waktu malam. Waktu malam pula bila ni? Di separuh malam yang kedua, maknanya ketika kita bangun solat tahajud. Separuh malam kedua maknanya lepas kita dah tidur, kita bangun untuk bertilawatil Quranil Karim. Timbul satu soalan di situ. Ustaz, ini ada orang tanya acap kali ni. Saya bangun tahajud, saya tak sembahyang tahajud, saya buat tilawah Al-Quran. Saya bangun-bangun, saya baca Al-Quran sampai 1-2 jam, sampai jam subuh. Saya tidak bertahajud. Maksud tahajud maksudnya tidak solat tahajud. Apa hukumnya? Dia begini, kita kena faham cara mudah. Jangan memaksa diri sampai kita kebingungan, tak tahu mana kesannya. Yang pertama, package dalam tahajud tu banyak. Tahajud package banyak. Package apa dia? Baca Quran, berzikir, bertaubat, beristighfar, bertasbih, bertahmid. Termasuklah qiyam solat. Itu package tahajud. Package tahajud jam pagi tu belum subuh, termasuklah Quran, tasbih, tahmid. Termasuklah kita beristighfar, bermunajat, berdoa. Termasuklah juga salat tahajud. Cuma salat tahajud adalah yang paling dominan sekali. Maksudnya apa? Maksudnya bila kita bangun jam itu, sepatutnya mulakan dengan salat tahajud. Kemudian sertakan dengan nak zikir 1000 kali subhanallah. Nak baca Quran sampai 2 surah, silakan. Nak menangis sampai setengah jam, silakan. Nak angkat doa sampai sejam, silakan. Iringkanlah kemudian dengan amal itu selepas kita sudah selesai solat. Kita beranggapan solat itu sebagai pembuka kepada tahajud kita. Jadi sebab itulah kata para ulama, kalau seorang itu tak bersolat, dia bangun qiyam melalui bacaan Quran, tidak salah. Tetap dianggap satu amalan menghidupkan malam. Qiyamul lail hidupkan malam. Qiyamul lail menghidupkan malam. Jadi soalnya sekarang ialah terserah. Terserah. Tetapi solat tahajud itu satu amalan Nabi lakukan, belum daripada amal-amal yang lain kemudiannya. Baik, jadi tak ada masalah lah. Nak bangun terus-terus dengan keadaannya macam mana? Ambil wuduk, hempas sejadah, tekel sejadah, tak sembahyang tahajud, tapi baca Quran, surah ke surah, berzikir, tasbih, sila, tak ada masalah. Yang masalahnya bangun pun tidak, apa pun tidak. Tak sedar langsung, tak gerak, tak kejut langsung. Lainnya terus, itu masalah. Solat subuh pun tidak, qiyam pun tidak, tidur mati. Ya, itu masalah. Jadi kita hidupkanlah dengan ibadat. Cuma di sini kita bincang bab Quran. Jadi afdalnya baca Quran di waktu 1-3 malam sebelum kita masuk waktu subuh. Ini di antara waktu afdal baca Quran menurut waktu-waktu yang diizinkan oleh Nabi SAW ataupun diajar Nabi SAW. Baik. Kemudiannya antara waktu yang juga paling tepat ialah waktu maghrib dengan waktu isyak. Maghrib dan isyak juga antara waktu yang terbaik terpilih untuk baca Al-Qiblah malamnya di luar solat. Selepas maghrib hingga jam isyak. Semangnya antara amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan bahawa Uthman Affan radhiyallahu anhu tidak tinggal baca maghrib antara maghrib dengan isyak. Tak tinggal. Timbul soalan pula. Soalan kita banyak. Menasabah soalan, Ustaz, biasa orang isyak ada kuliah maghrib. Mana lebih nak dahulukan, nak baca Quran ke, ataupun saya nak dengar ceramah?
kuliah maghrib contohnya. Jawapan mudah. Kalau anda berada di masjid di surau, ada kuliah sedang berlangsung, afdal untuk bersama dengan kuliah disampaikan, bukan masa nak tilawatul Quran. Sebab ilmu tetap kena diutamakan. Ilmu memang tempat yang tinggi kedudukannya. Afdal dengar ilmu sampaikan, Quran boleh kemudiankan. Sebab Quran boleh baca bila-bila masa, tak seperti maghrib isyak. Kalaulah tak ada kuliah, anda di rumah tak boleh hadir ke masjid atau faktor kelewatan masa, kepenatan, keletihan, tak sihat, afdal pagi-pagi anda untuk di rumah itu baca Quran antara maghrib isyak. Jadi kita pilihlah situasi yang menyenangkan kita. Jangan cari alasan. Ini kuliah maghrib pun tak mari, maghrib isyak pun tak baca di rumah. Jadi alasan kita tak kena lah. Kalau kita di masjid, ada kuliah maghrib berkumandang, duduk dengar. Kalau kita tak ada kuliah maghrib, di masjid maghrib itu tak ada kuliah maghrib, atas faktor mungkin penceramah tak sampai ke, atau memang tak ada kuliah malam tu, doa Quran. Menanti isyak masuk, pegang Quran, tilawahkan Al-Quran, surah ke surah. Jadi kita mengambil manfaat antara waktu yang disebut sebagai afdal, ialah antara maghrib dengan isyaknya. Sama ada kita di surau, di rumah dan seumpamanya. Ini antara benda-benda yang kita boleh faham dah ya. Dan bagi bacaan pada waktu siang pula, tengok. Paling utama ialah selepas solat subuh. Namun tidak makruh baca Al-Quran pada mana waktu lain tersebut diisi dengan amal berfaedah. Kita dah baca lepas subuh, nak baca selepas duha pukul 9 pagi, nak baca selepas zuhur 1:30 tengah hari, nak baca lepas asar pukul 5 petang belum maghrib contohnya. Tak ada masalah dan tidak jadi makruh membaca Quran pada bila-bila masa. Cuma kalau ikut waktu yang afdal, selepas subuh afdal kita baca Al-Quranul Karim. Timbul soalan lagi, Ustaz, hari Minggu, Sabtu, Ahad, hari perayaan tertentu, hari Sabtu ke hari apa saja, kuliah subuh, macam mana pula baca Quran? Sama keadaannya. Ada ilmu dengan ilmu, dan Quran boleh ditangguhkan kemudian pada hari-hari yang lain tertentu yang tidak ada kuliah tersebut. Jadi benda itu kita kena ambillah sebagai satu amalan yang kita sentiasa peka dan hati-hati, dan kita susun sendiri. Baik. Jadi hal ini disebutkan para ulama, ada menyatakan bahawa tidak boleh baca Quran selepas asar. Ada pandangan yang lemah menyatakan, diriwayatkan tidak boleh baca Quran lepas asar. Kenapa? Ada hujah mengatakan bahawa waktu itu waktu orang Yahudi mengaji. Orang Yahudi suka mengaji lepas asar. Ini pandangan yang tak diterima, dan kata Imam An-Nawawi, ia tidak masuk akal dan tidak ada dalil yang kukuh. Maksudnya nak baca Quran lepas asar pun tak ada masalah, bila masa tak ada masalah. Walaupun ada pandangan mengatakan tidak sewajar Quran dibaca, bukan tak sewajar, tidak boleh dibaca Quran lepas asar kerana orang Yahudi mengaji bab ilmu asar. Ini disebut sebagai pandangan yang lemah. Kita tolaklah pandangan ini. Jadi hari-hari dalam bab waktu serah, lepas subuh pun ia, lepas asar pun ia, penting lepas subuh itu lebih afdal. Baik. Ada lagi di sini disebutkan kepada kita hari-hari yang terpilih untuk baca Al-Quran: hari Jumaat, hari Isnin, hari Khamis, hari Arafah, hari 10, iaitu 10 terakhir bulan Ramadan, 10 terakhir Ramadan, dan 10 pertama bulan Zulhijjah, 1 hingga 10 Zulhijjah. Manakala bulan terpilih ialah bulan Ramadan. Hal ini jangan kita sempitkan, maknanya hari Ahad tak masuk senarai, hari Selasa macam hari ini tak payah baca. Ni bulan Rabiul Akhir, tunggu Ramadan nanti. Jangan macam tu. Yang penting para ulama berang ada hari-hari terpilih sebab peristiwa tertentu itu. Contohnya 10 hari terakhir Ramadan. Itu hari-hari penuh dengan keberkatan, kemuliaan. Memang tak sama 10 hari terakhir bulan Muharram. Tak sama 10 hari terakhir pada bulan
Zulqa'dah. Maksudnya ialah kalau kita boleh kuatkan, kalau masuk katalah hari-hari Jumaat, Isnin, lebihkan daripada bacaan biasa. Kalau hari katalah Ahad, kita baca 2 surah. Jumaat, baca 5 surah. Kalau hari Selasa, baca 1 surah. Hari Isnin, baca 3 surah. Kita tambahkan lagi. Kalau kita biasa baca 10 hari terawal bulan Muharram contohnya, sekian bacaan. Masa bila masuk 10 Zulhijjah terawal, kita tambahkan. Jadi bermakna hari-hari ini kita kena tambahkan lebih pada biasa persennya. Kalau kita buat ibadat Quran sekadar 5%, hari-hari ini 20% sampai 1%. Jadi kita kena tambahkan. Itu maksudnya, bukan bermakna kita tinggal hari lain. Oh, tunggu bulan Ramadan, habis bulan Syawal tak bacalah sebab Ramadan lebih. Tak betul tu. Jadi maksud Syawal, maksud Ramadan kita lebihkan, tapi bulan lain kita tidak abaikan baca. Itu di antara maksudnya. Jadi ini di antara apa yang diatur oleh agama kita. Ada kelebihan pada itu. Macam kita berdoalah. Kita berdoa. Berdoa pada waktu hujan turun afdal. Berdoa ketika mana hujan lebat turun afdal. Habis sekarang hujan tak turun, tak apa. Doalah juga. Bila sampai hujan turun, lebihkan bacaan doa tu. Kalau tidak waktu hujan, kita minta 10 benda. Bila hujan turun, minta 10 benda. Air mata bertumpah. Itu maksudnya. Kita mengambil peluang yang ada barakahnya pada masa-masa yang tertentu dan pada waktu-waktu yang dijanjikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian sikit lagi nak habis tadi. Saya nak lompat kepada muka 145. Ustaz lompat saja ni, cepat habis kitab ni. Tuan-tuan sekalian, saya lompat bukan apa, sebab saya nak bawa cerita-cerita yang saya rasa tak perlu saya sampaikan. Saya nak bawa kepada benda yang dekat dengan kita, insya-Allah. 145 ini ialah berkait dengan adab khatam Al-Quran dan isu yang berkaitan dengannya. Imam Nawawi rahmatullah, dia bawa cerita-cerita ini sebenda-benda yang real semasa masyarakat. Contoh isu tentang khatam Al-Quranul Karim. Khatamul Quran. Khatam Quran dengan maksud kita tamatkan bacaan Al-Quran. Apakah ada adabnya? Ada isunya? Ada. Dan ini disebutkan Imam Ghazali, disebutkan sebanyak ada 4 permasalahan tentang isu khatam Al-Quranul Karim. Ada 4 permasalahan. Ada 5 permasalahan. Disebut tentang khatam ada 5 perkara. Pertama, tentang waktu. Kedua, tentang sunat berpuasa pada khatam Quran. Ketiga, majlis khatam Quran. Yang keempat, doa khatam Quran. Dan yang kelimanya, bagaimana nak mulakan bacaan semula. Bukan khatam terus. Yang tak naknya khatam terus, tak mula balik. Tidak. Dalam hubungan ini, Imam kata apa? Apabila saya khatam Quran, sunat baginya memulakan balik bacaan yang baru selepas itu. Mana dalam agama ni rupa-rupanya khatam lepas khatam. Khatam demi khatam. Bukan khatam tutup terus. Bukan. Mana lepas khatam sambung balik bacaan yang tertentu. Surah kita bermula dengan surah tertentu dan kemudian sambung sama-sama. Itulah khatam sebenarnya. Sebab itulah maka kata para ulama kita, dia khatam ini jangan salah faham mana khatam. Kalau kita faham khatam penutup, tutuplah. Khatam tutup, selesai, habislah, tamat riwayat, setakat tu. Bukan begitu. Khatam yang disebut para ulama bukan khatam tu. Khatam yang mana kita selesai baca, kemudian sambung balik bacaan. Itu mana khatam sebenarnya. Makna khatam yang sambung, menyambung antara satu dengan yang lain. Wallahu alam. Saya fikir ini semua kita amalkanlah. Ke perempuan khatam sekaligus tahun, kemudian tunggu tahun 14. Saya tak macam tu kan. Sambung dan sambung. Itu sifatnya. Baik. Maka dalam isu ini kita akan tangguhkan dulu perbincangannya. Tapi adab khatam Quran ini satu adab yang penting, satu adab yang utama. Dan saya nukilkan sikit pandangan yang saya bawa daripada Al-Imam
Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang khatam Quran ini menarik ya, sikit dalam seminit ya. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dia kata apa? Dia kata sebenarnya khatam Quran ini ada suatu kenikmatan yang tersirat. Khatam Quran ada suatu kenikmatan yang tersirat. Ada 4 benda disebut dalam khatam Quran ini. Yang pertama, khatam Quran menandakan yang kita adalah ahlul Quran. Pertama, kenikmatan tersirat ni, yang pertama, orang khatam Quran menandakan dia ahlul Quran. Siapa dia baca Al-Quran daripada A to Z lah, daripada surah pertama hingga habis surah yang terakhir, itu ahlul Quran. Sebab tu kita dianjurkan mesti khatam Quran. Tak acap kali pun kena ada khatam Quran. Daripada A to Z kita baca, daripada surah Al-Fatihah sampai kepada surah An-Nas, baca dan baca. Itu yang pertama, orang Al-Quran. Yang kedua, kata Al-Imam Al-Qayyim, orang khatam Quran adalah orang yang bukan Al-Quran saja. Yang keduanya, dia sedang merapati ayat-ayat Allah secara konsisten. Sebab dia baca ayat Al-Quran demi ayat konsisten. Dia sedang merapati Allah Subhanahu. Itu kenikmatan yang tersirat, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Orang tu sedang merapati Allah dengan bacaan daripada mula sampai akhir, dia sedang merapati Allah Azza wa Jalla. Itu kenikmatan kedua. Yang ketiganya, orang khatam Quran ini adalah orang yang memuliakan Al-Quran secara penuh keinsafan. Dia letak Quran dalam hati jantungnya. Aku mesti baca Quran, mesti kenal Quran, mesti kenal Quran, mesti baca. Dia sedang letak hatinya soal Quran. Itu yang ketiga. Yang keempat, dia sedang meletak Quran sebagai syafaat yang utama di hari akhirat nanti. Orang khatam Quran ini, kata Ibnu Qayyim, orang itu sudah meletak Quran sebagai pemberi syafaat daripada masyarakat. Ini kemuncaklah kita. Al-Quran boleh beri kita syafaat, iaitu tolong kita daripada masyarakat nanti, daripada alam neraka, seksaan dan sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Itulah 4 perkara saya letakkan dulu sebagai penutup bicara ini. Kita sambung insya-Allah tentang adab khatam Quran nanti insya-Allah pada minggu akan datang insya-Allah. 4 perkara kata Ibnu Qayyim tentang kenikmatan tersirat pada khatam Al-Quranul Karim. Amin rabbal alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridha'aka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikan Al-Quran bertapak dalam hati sanubari kami. Kalau Al-Quran berada di hati jantung kami. Allahumma ahina bil Quran, hidupkan kami bersama Al-Quran. Wa amitna bil Quran, dan matikan kami bersama Al-Quran. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum taqabbal ya karim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.